لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi ini kita masih lagi dipilih oleh Allah Ta'ala dapat hadir salat subuh berjamaah. Kemudian kita mengikuti lagi kuliah subuh. Mudah-mudahan ya, dengan hadirnya kita dapat lagi untuk mempertingkatkan lagi ilmu, iman, amal, takwa ya. Ilmu, iman, amal, takwa. Jadi ini perlu kita usaha ya. Ilmu perlu kita pelajari sehingga sampai ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu betul ilma minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan sampai ke liang lahat ya. Malah Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang berilmu ini dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Apa kata Allah? Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Yarfa', Allah angkat darjat orang-orang yang beriman itu. Wallazina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Mengikut Abdullah bin Abbas, darjat yang Allah Ta'ala angkat orang yang berilmu itu 500 darjat. 500 darjat. Satu darjat itu perjalanan 500 tahun. Coba bayangkan. Sebab itu kita disuruh belajar. Nabi itu pun pada mulanya turun surah ya, Iqra, suruh baca. Itu belajar. Jadi kita belajar ni sama ada melalui pembacaan, sama ada melalui pendengaran ya. Maka kita akan belajar. Sehingga Nabi SAW sabda an Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisan fatahlik. Ya. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah diri kamu itu alim. Kun aliman. Alim. Alim ya. Alim belajar, mengajar. Ataupun al-muta'alliman, ataupun belajar. Belajar. Jadi pertama mengajar. Yang kedua dalam hadis itu al-muta'alliman, belajar. Yang ketiga al-mustami'an, mendengar. Jadi macam tuan-tuan ni pagi ni dikira yang ketiga lah, al-mustami'an, mendengar ya. Jadi kalau kita belajar ada sama-sama ada kitab. Tuan-tuan ada kitab, saya ada kitab. Itu belajar ya. Ataupun mendengar, ataupun mula au muhibban, suka, menyukai. Maknanya dia tak sempat duduk lah. Maaf lah Ustaz kata kan, saya ada hal penting ya. Saya tak dapat elakkan. Tapi dia suka. Itu muhibbah. Wala takunul khamisah, jangan kata Nabi dijadikan yang kelima. Yang kelima. Mengajar pun tidak, belajar pun tak mau. Tak mau dengar pula tu, tak suka pula tu, fatahlik, maka kamu akan binasa.
biasa, ya. Sehingga disebut bagi ancaman, diancam. Patarabbasu, awas, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah akan membuat perkiraan nanti. Nah, nanti bila? Nanti hujung-hujungnya kita ni apa tuan-tuan? Mati. Hujung dia. Mana ada orang yang hidup menungkat langit, tuan-tuan, ya. Nabi kata umat aku 60, 70, ya. Sikit sangat yang 70. Ya, banyak. Kita ada tengok dah, ya, sahabat-sahabat kita yang meninggal, ya. Macam Tuan Qadhi daerah ni baru 45 tahun kan. Ya, Syekh Muhammad Fahmi, 45. Ada di Indonesia tu paling banyak peminat. Ya, itu kira Habib sejuta umat. Habib Munzir nama dia. Di Jakarta tu. Meninggal umur baru 40 tahun. 40 tahun. Nah, ini tuan-tuan, ya. Nah, saya baru 62. Kalau ikut Nabi setahun lagi tu. 62 tuan-tuan, tahun 57. Tahun 57 bulan 10. Nanti bulan 10 nanti baru 63 tahun. Sama dengan hari kemerdekaan. Cuma kemerdekaan bulan 8. Ya, saya 12/10/57. 12/10/57. 62. Kalau ikutkan lagi 3 bulan ni lagi. 63, itu. Tapi disebabkan kata Allah, engkau ni banyak sangat mengajar. Malam tadi saya dekat kampung Bendahara, kampung Melayu. Itu pakai kitab juga tu, tuan-tuan, ya. Jadi sebab engkau banyak mengajar, nanti dululah mati. Kalau engkau mati nanti siapa nak mengajar tadi? Bukan sedang nak cari macam awak tu tadi. Itu dia tuan-tuan, ya. Jadi ini, ya, tu ilmu tadi. Amal pula. Amal macam mana amal? Amal ni penting. Ya. Sebab itu di dalam Quran iman. Ilmu iman baru amal kan. Sebab itu dalam surah itu Muhammad, surah Muhammad ayat 11, ya. Ya. Allah Ta'ala janji. Allah janji, tuan-tuan. Bagi siapa? Orang yang beriman dan beramal, ya. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia ada waw di tengah kalimat itu, ada waw atap, ya. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, yudkhilul ladzi, memasukkan orang-orang, ladzi itu orang-orang. Sebab itu orang yang datang masjid ni orang, ya. Kan ada dalam ayat 18 surah Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir, kan, wa aqamas shalah. Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah itu, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi maknanya kalau kita nak jadi orang, rajin-rajinlah pergi masjid. Maknanya ayat itu, mafhum muhalafah ayat itu, kalau kita tak pernah pergi masjid, ini bukan orang, bukan orang. Dia bukan orang. Entah apa tu. Syaitan pun bukan. Malaikat pun bukan. Jadi maknanya apa? Ya. Bukan orang. Yang kita potong tiap-tiap hari raya korban, itulah dia. Ya. Dalam Quran lagi tu, lupa ayatnya. Di mana? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Sesungguhnya kami Allah sediakan neraka jahanam minal jinni wal ins. Banyak di kalangan jin dan manusia nanti akan disumpat dalam neraka jahanam itu. Jadi kita pun tanya,
Manusia macam mana ya? Kan? Minal jinni wal ins. Manusia yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang ada hati tapi la yafqahuna biha, tapi tak memahami. Hati ada tapi tak ada pernah pikir apa yang dia nak buat tu. Tak pernah fikir. Dia hati ada. Macam lembu tu hati ada tak tuan-tuan? Ada kan? Ada. Satu, lahum qulubun yang. Kemudian lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia diberi oleh Allah Ta'ala mata. Mata ada tapi tak pernah melihat, mengambil iktibar apa yang kamu lihat. Hari ini tengok apa yang kita lihat. Kalau ada orang kematian, kita pergi kubur, tengok tuan-tuan ya, digali kubur, pada kita tahu yang mati ini orang yang besar, banyak hartanya, berlimpah ruah. Apa yang dibawa? Kain kapannya 5 lapis. Tuan-tuan, padahal pemain kaya raya lagi kan? Itu lahum qulubun la walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata. Kemudian yang ketiganya walahum adhanun la yasma'una biha. Dia diberi telinga tapi tak mau mendengar nasihat. Tengok. Lalu ayat itu apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu serupa dengan binatang. Okey. Besoknya hari raya kurban. Biasanya tuan pasal tahun ni tak adalah. Kalau tahun-tahun yang tak ada wabak ni, kalau besok nak hari kurban, petang hari ini sudah ada lembu keliling surau ni. Sudah ada dah. Jadi ikan. Besok nak sembelih. Dia melalui orang maghrib, isyak, subuh. Bila azan dan dia dengar tu. Lembu tu dia dengar azan. Dia tengok. Orang naik motor dia tengok. Tapi ada tak dia pergi surau lembu tu? Ada tak? Yang besok nak kita sembelih itu. Ada tak? Betul lah tadi itu. Ulaika kal an'am. Mereka itu serupa dengan binatang. Balhum adall. Bahkan lebih sesat lagi itu. Balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Ini. Jadi itu sebab tadi dalam ayat 18 surah At-Taubah tadi, sesungguhnya orang-orang kata Allah yang mengimarahkan rumah Allah. Mereka itulah orang yang beriman. Tuan-tuan, kita boleh lagi cakap di mana-mana aku mengaku beriman. Di pasar, di jalan, tapi buktikan yang kamu itu kata beriman. Mana? Itu sebabnya ayat tadi apabila kita mengimarahkan rumah Allah ini, maka itulah orang beriman. Sebab itu tadi orang-orang tadi, orang. Jadi jangan sampai kita tuan-tuan termasuk dalam golongan orang-orang ulaika kal an'am tadi. Nauzubillah ya. Jadi itulah ya. Jadi itu iman. Jadi iman kita ni kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Bertambahnya iman apabila apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman. Kita dengar kuliah tuan-tuan ya, bacakan ayat-ayat. Kita pelajari ayat Quran ya, hadis Nabi. Ini insya-Allah kalau kita berpegang kepada Quran, sunnah, jalanlah tuan-tuan di muka bumi Allah ni. Allah pelihara kita. Iya. Pelihara, ya. Kalau kita kena wabak pun, kita mati syahid lah, ya. Tapi kita kena jaga, kena usaha. Jangan pula mentang-mentang aku amal banyak, dia tahu ada tempat itu memang wabak banyak, tak boleh. Nabi pun melarang. Kan ada Sina Umar bila balik pada Madinah, Rasulullah, sana ada wabak lah. Iya ke? Pusing balik. Itu.
Ada juga orang apa tuan-tuan berpendapat apa? Ya. Apa takut dengan wabah ni? Ya. Takut dengan Allah lah. Betul. Tapi kita kena usaha. Itu ahli sunnah wal jamaah. Anutan kita. Kalau kita dah tahu dah sungai itu ada buaya, kita nyelam di situ. Memang kena nak tuan-tuan. Itu dia. Kalau kita dah tahu dari luar rumah itu ada harimau, kita pun pergi. Kalau tak bukan rezekinya aku, dia tak faham aku lah. Memang tuan-tuan tak dipaham. Ya. Harimau tu bukan ada dia akal berfikir. Tak. Itu mangsa dia, memang di ngap dia kita. Itulah. Itu dah ambil larangan kalau ada wabak. Katakanlah ada wabak ni kat Johor. Kita berada di Johor. Kita orang Johor tak boleh pergi tempat lain. Kan ada pernah kita berlaku kan. Waktu PKI pula. PKPD apa kan. Tak boleh 10 km saja kan. Macam mana kita boleh bergerak? Pasal tak boleh. Ini. Itu memang kita kena ikut SOP tu. Ini usaha tuan-tuan. Itu usaha kita. Jadi kalau dah usaha juga kita innalillah, itulah enak. Itu dah memang dah takdir, ditakdirkan Allah Taala kan. Itu dia. Jadi iman kita ni kadang bertambah, kadang berkurang. Ya. Itu dia. Bila kita baca ayat-ayat Allah Taala maka bertambah. Kita dengar kuliah bertambah kan. Itu dia. Sebab itu janganlah kita ni tak baca Quran. 3 hari je kita tak dengar santapan rohani ni tuan-tuan, ya. Kita akan keras, hati kita keras, hati keras. Ya, tahu hati keras. Ya. Bila hati keras ni payahlah. Ya, anak dibentuk tuan-tuan, keras hati. Ya, tu. Ya, iman dia ada imanan la yazidu wa la yanqus. Ada iman yang tidak bertambah, tidak berkurang. Ini iman malaikat. Malaikat tak bertambah atau kurang. Pasal apa? Pasal dia tak ada perjuangan. Malaikat mana ada perjuangan? Ya. Tak ada perjuangan. Yang kita ni ada perjuangan. Malah ada pula parti perjuangan tu. Itu dia tuan-tuan. Nak menang pula tu. Punya kalah. Ya, perjuangan. Macam ni lah, kita ni kena mujahadah. Malaikat tak ada mujahadah. Perjuangan, berjuang. Juang melawan hawa nafsu. Berjuang melawan syaitan, 2 musuh tadi kan. Ini. Tu malaikat. Malaikat ni monoton. Apa yang Allah perintah, itulah dia. Macam malaikat berapa ramai. Wallahu alam tuan-tuan, Allah yang tahu. Tapi yang wajib kita ketahui 10. Wajib. Yang 10 ni ada kaitan dengan kita. Dia tak ada bertukar. Macam Jibril, tugas dia menyampaikan wahyu. Itu aja lah. Dia tak ada dirombak balik kabinet Allah Ta'ala itu, tak ada. Wahai Jibril, kata Jibril, wahai Munkar Nakir, aku nak bagian sana pula, engkau pula jadi wahyu. Tak ada. Itu namanya monoton. Jibril sampai wahyu. Itu kepada para nabi. Sekarang para nabi dah tak ada. Apa tugas Jibril? Apa tugas Jibril? Ada juga orang kata dia makan gaji buta lah. Tak ada. Tak. Jibril itu bagi kita menyampaikan ilham. Ilham. Kan ada dalam satu hadis, sesungguhnya syaitan itu ada kepentingan kepada manusia dan malaikat juga ada kepentingan kepada manusia. Kepentingan iblis kepada manusia itu dia membisik-bisik. Dibisik-bisik kita tuan-tuan, dibisikkan. Itu. Kepentingan malaikat pula dia mengilhamkan benda-benda yang baik. Ini malaikat. Itu dia. Itu tugas Jibril. Mikael pula. Rezeki kan? Mikael rezeki. Begitu tuan-tuan, kalau kita pagi-pagi ni, ya, kalau kata orang Banjar, bahasa Banjar, guring melandau. Guring melandau.
Ada orang banjar? Tak ada. Tak ada. Guring melandau tu apa? Kata imam tu orang banjar. Ni tak ada pula dia. Orang Selangor sana sampai berenang memang orang banjar banyak tuan, sungai besar, sungai Lias tu. Dekat dengan sungai Manik apa tu ya. Kampung Gajah apa semua tu, itu semuanya orang banyak ke sana banyak. Sini. Kalau Lubuk Sipat sini tu apa nama tu banyak orang banyak Lubuk Sipat. Di Parit Lahar, Belemam, saya sudah pergi dah sana tu. Ya. Sudah saya ustaz boleh cakap Banjar pun tak apa tu sini. Di Mersing. Tu Abdul Latif tu menteri tu. Bapa dia tu Haji Ahmad tu ada tahfiz Quran. Banyak kan tu. Tu dia tuan-tuan ya. Guring melandau ni apa? Tidurnya sampai pukul 9 baru bangun. Subuh entah ke mana. Tu melandau. Sebab itu ada lagu. Jangan melandau kada beruntung sayang. Ini bahasa Banjar lagu tuan-tuan. Dangdut pula tu. Jangan kita tidur melandau. Itu dia. Itu orang yang tidur. Coba kalau kita sembahyang subuh sebelum syuruk matahari kita tidur. Ini orang mewarisi kepapaan. Apa itu? Jangan tidur sebelum syuruk matahari. Syuruk matahari 6.54 ada. 10 minit daripada itu 5 minit isyraq. Itu dia. Lepas isyraq, sila kalau nak tidur. Sebab itu fa idza qudis salah fantasiru fil ardi. Apabila telah selesai kamu menjalankan sembahyang, fantasiru fil ardi, bertebaran. Coba, pasal hari ini orang cuti kan. Coba kalau tak cuti, bertebaran. Ada ngantar anak sekolah, ada ngantar orang rumah, ada pergi kerja ke pasar gudang. Mana macam kita inna sa'yakum nasata kan. Ada yang ngeteh mana dia kan. Lepas subuh tu ngeteh kan. Jauh pula tu. Mana tuan-tuan? Jalan Petri. Dekat JKR daerah tu kan. Mi rebus tulang. Sampai sana. Dari mana? Daripada Pulai Indah. Tu Pulai Indah tu. Saya hari Hamis ada ngajar kat situ. Dekat JKR daerah tu kan. Tengok orang Pulai Indah ada. Nak semata-mata mi rebus tulang. Sudah tu pakai straw pula. Sekalinya besok dengar orang tu dah masuk hospital ustaz. Itulah dia tuan-tuan. Ini. Jadi itu jangan kita tidur ya. Mewarisi kepapaan. Itu dia. Itu apa Mikail? Mikail kan diceburkan. Wah, rezeki. Tengok. Siapa yang rajin dia banyak dapat. Ada orang pepatah apa? Engkau kerjalah sampai kepala jadi kaki jadi kepala. Kalau dah memang rezeki engkau segantang, secupak dia takkan segantang. Itu dia. Itu urusan Allah Ta'ala. Kalau kita usaha bukan segantang ini, satu kontainer kita boleh dapat tuan-tuan. Ini dia. Tapi kalau tadi usaha, macam mana? Tapi rezeki ini memang datang daripada Allah. Ya. Ada seorang kabilah ni seorang dia nak tes betul tak rezeki ini datang daripada Allah. Aku tak nak usaha. Ya. Kan kita ni kalau rezeki nak usaha, aku tak nak usaha. Kemudian dia pergi satu gua, dia berkhalwat di situ, berkhalwat. Ini khalwat masa zaman sahab tabi'in, bukan khalwat dekat Johor. Khalwat Johor ni kena tangkap basah tuan-tuan. Khalwat tu maknanya bersunyi diri. Yang mengasingkan diri uzlah, dia beribadah satu gua. Dia bawalah makanan ala kadar. Sampai habis, sampai lama-lama dia beribadah di situ, apa keperluan dia pun sudah habis. Kita ni tuan-tuan, kita ni makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Mana tu?
Makan untuk hidupkah? Makan untuk hidupkah? Hidup untuk makan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Memang keperluan kita ini perlu makan. Nah, jadi dia sudah habis bekalan. Bila dah habis, kita ni tuan-tuan pingsan lah. Coba kalau kita biasa dah pagi-pagi sarapan, tengah hari makan, petang makan, itu belum apa lagi? Itu apa nama yang apa tu ya? Belum lagi yang lain-lain tu, tuan-tuan. Dia pun pingsan loh. Ini kalau tiba-tiba kedubuk, wah, pasungan berkuda, orang dari Borsapir lain. Lepas tu dia tambat situ, dia pun jalan-jalan. Macam mana? Macam filem Piramli yang apa nama tu? Yang apa nama ini yang macam apa nama? Pencuri apa nama tu kan, dekat gua tu kan. Tu dia. Tu. Jadi ditengok dia jalan-jalan. Kemudian dia ada satu rumah dia ternampak. Dia pun beritahu apa kata orang, "Bos, saya tengok ada sana orang lah, pingsan lah. Mati ke tak tahulah. Orang tu mati agaknya. Dia tak bergerak-gerak. Ya ke? Cuba kita tengok." Dia tengok. Dia hidup lagi lah. Ambil air, ambil air. Kemudian dia anukan dia. Kemudian bila bergerak. Ambil lagi rutinan. Sumban. Lagi besar lah. Lagi lah. Nasi lemak lagi, sumban nasi lemak. Akhirnya duduk kawan tu, tengok. Mana dia usaha? Kan datang rezeki. Itulah dia kata, tuan-tuan. Betul lah. Itulah kata dia. Datang betul lah dalam surah, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Apa saja yang melata di bumi Allah ni ada rezeki dia. Ada rezeki dia, tuan-tuan. Kalau kita manusia ni tengok, kita ada akal. Burung-burung tu tengok, ya, pagi-pagi tembuluk dia kosong kan. Di mana tahu? Dia pun jalan terbang sana terbang sini. Tapi bila petang penuh. Ini dia. Kalau tawakal, belajar dengan burung. Ini ya. Jadi ini tuan-tuan. Jadi Mikail membagi rezeki. Israfil dia sangka kalah. Israfil itu tak ada berubah dia. Dia pertama semuanya mati, tuan-tuan, yang ada yang bernyawa ni mati. Tiup yang kedua, hidupkan dia balik. Tiup kedua, 2 kali tiup kawan. Itu Israfil. Israfil ni meniup angin. Ya, kan Israfil. Dia apa? Angin-anginnya, kan Israfil tu. Imam-imam ya akan dinaikkan dia punya ilauan dia. Itu Israfil tu. Daripada 850 sehingga 1200. Malaysia prihatin. Malaysia prihatin. Itu angin tu. Belum tahu lagi. Tengoklah dulu keadaan. Ke mana ni? Sabah. Hari ni penentu dia. Hari menang, adalah anginnya tu satu dua. Tak ada, hai bye lah kau. Itulah dia. Ini tuan-tuan ya. Jadi itu maknanya Israfil. Israel. Apa? Tukang Israel ambil nyawa. Dulu Israel ni dikatakan, "Ya Rab, ada tak jawatan lain? Aku tak hendaklah jadi Israel mencabut nyawa orang, nanti orang kotok aku lah. Ada jawatan lain tak?" Jadi kata Allah Ta'ala, engkau sudah ditetapkan mengikut sudah dalam perlembagaan. Itu dia, tetapkan. Orang tak sebut nama engkau lah, kata dia kan. Macam mana orang tak sebut? Tak apa. Kenapa simpulan-simpulan itu meninggal? Kerana dia kena aksiden,
kemalangan di jalan raya, kan? Kenapa dia meninggal? Dia jatuh ke tandas, terhantuk kepala dia, kemudian masuk hospital sehingga koma. Innalillah. Kenapa dia meninggal? Dia tertimpa lampu bandaraya, meninggal. Oh, kalau macam itu kata Israel, aku ambil lah tugas ni. Mana ada orang, kenapa dia meninggal? Israel ambil. Tak ada. Macam itu aku ambil lah, tak apalah. Jadi itulah tugas Israel. Ada 4 kan? Jibril, Sahyu, Mikael, Rezeki, Israfil, tiup sangkala, Israel, cabut nyawa. Ni rakib atid. Ni rakib atid. Jawatannya apa? Kiraman katibin, pencatat mulia. Catat tu. Ini kita duduk dalam majlis taklim ni, catatnya. Ya. Dalam kitab Bul-Ibah Imam Syafi'i, ya. Di antara yang memberatkan timbangan orang yang belajar dan mengajar. Orang belajar dan mengajar, berat timbangan. Tuan-tuan. Ini ya, kalau saya berhenti pukul 9.30 lagi berat timbangan. 9.30. Tapi dengan syarat mesti ada nasi lemak dulu. Pukul 8, pukul 7 kita berhenti sekejap, sarapan dulu, masuk balik. Enggak. Sarapan masing-masing. Memang tak datang surau lagi. Itulah ya, tuan-tuan. Itu memberatkan timbangan. Itu. Orang yang belajar mengajar itu timbangan. Ini. Itu dia, tuan-tuan mati Allah Ta'ala. Ni kiraman katibin, tulis. Ya. Kalau tengok dalam surah Zilzilah, ya, Zilzilah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila kata Allah, bumi ini digegarkan oleh Allah Ta'ala. Digegarkan. Kan bergegar bumi kan. Ya. Ada kata Badlisah, ini imam besar Masjid Pahang, imam besar negeri Pahang, Badlisah. Dia kata satu masa genting Highland tu bergegar, genting Highland bergegar. Rupa-rupanya kata dia di liring Highland tu tokeh, genting Highland tu meninggal, jadi disemadikan kat situ. Kuburnya tu kat situ, dekat genting Highland. Yang owner genting Highland. Kenapa dia bergegar? Pasal dia ditanya oleh muka nangkir. Ya, dia kata muka, marah buka. Apa? Lu tanya apa? Dibelasah dia. Itu yang bergegar. Ini kita bertulisah. Nah, itulah tuan-tuan ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digegarkan oleh Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha, dia akan mengeluarkan isi kandungannya. Bumi gegar, kandungan keluar macam-macam. Ya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Lalu apabila bergegar, mungkin terjadi tsunami, gempa, tuan-tuan, berbagai berita ya yang kita dengar. Wa qala al-insanu malaha, maka kita sebagai manusia bercakap antara sama lain, apa sudah jadi sekarang? Apa sudah jadi sekarang? Di negara ini, di negara ini, negeri ini, apa sudah jadi sekarang? Qala al-insanu malaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini kata bumi, kami hendak habarkan kepada kamu. Habarkan apa yang terjadi. Kita tak sedar tu tuan-tuan. Bila bumi bergerak apa? Ini dah fenomena alam. Fenomena alam. Seolah-olah tidak ada orang yang mentadbir. Ini tuan-tuan, ini perjalanan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, ini semuanya Allah yang mengatur. Allah jadikan langit, bumi, persiapan malam, bulan, bintang, matahari. Ini semuanya Allah Ta'ala atur. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim.
Lasam tu yang bagilah antam kal kamar wala laila sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Ini sudah dia punya ketetapan. Ini. Jadi di situ tuan-tuan, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, kami nak hafalkan kepada manusia pada hari ini. Itu dia tuan. Bi anna rabbaka awhalaha. Sesungguhnya kami berbuat demikian, kata bumi tadi. Ini sudah diwahyukan. Bumi itu bergegar bukan sembarang, bukan dia suka-suka. Termasuklah wabak ke. Apakah ini semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Dia nak tes hambanya, manusia ni sebenarnya. Apa yang kamu nak buat sekarang? Ya. Ini baru wabak ni tuan, baru berapa tak sampai tahun lagi. Di zaman sahabat dulu ada 7 tahun tu. 7 tahun tu. PKPP ni. 7 tahun. Kita baru pun dah senoning dah. Berapa banyak dah tu. CS tu dah tutup kata. Tengok, dah tutup kedai. Habis Beniaga-beniaga orang tak datang. Macam mana? Ang sana insya-Allah. Ang sana tak ada apa. Ang sana tu pasal dia situ dia tempat tu strategik. Lagipun sana orang makan-makan tapi yang jual baju tu orang blend juga. Tak ada. Hari ini tak pecah telur kata dia. Tak pecah telur. Yang dia bawah pula yang mie rebus yang tu pula, Ustaz hari ini manusia ramai gila pula. Jadi ada yang kata orang ramai gila, ada yang kata tak pecah telur. Macam mana ni kau nak macam mana? Nah ini itu dia tuan-tuan mati Allah Taala ya. Jadi itu dia bi anna rabbaka wala. Jadi apa yang disebut Allah Taala situ tuan-tuan, kalau kita dah tahu begitu, apa tindakan kita sekarang? Apa dia? Kita dah tahu. Jadi dalam situ ayat tu Allah Ta'ala beritahu apa? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liura amalahum. Pada hari ini kata Allah, yauma idzi yasdurun, wahai manusia bangkit. Bangkit. Dakwah, bangkit. Tunjukkan liura amalahum, amalan kamu tu tunjukkan. Maknanya kita kalau kita orang Muslim, tunjukkan kita sebagai orang Muslim itu. Masjid-masjid penuhi sebagaimana hari Jumaat. Macam itu. Ini kadang-kadang maghribnya 2 saf. Sudah tu pakai jarak pula tu. Imam pun susah. Imam luruskan saf, jarangkan saf. Mana ada rapatkan saf? Itulah dia tuan-tuan. Ini. Jadi kita bangkit sekarang. Yauma idzi yasdurun nas, kata Allah. Yauma liura a'malahum. Liura a'malahum itu perlihatkan dalam hadis. Apa dia? Nabi kata apa? Idza ra'aitumur rajula ya'tadir masajid fasadulahu bil iman. Apabila kata Allah kamu tengok, kan? Orang itu berulang-alik pergi masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman, maka saksikan orang beriman. Ini saksikan. Jadi kita itu tuan-tuan. Ya. Dimanapun kita berada, di mana karya kita tolonglah. Ya, kita kita imarahkan rumah Allah. Sebab kita ni nak bangun masjid surau senang, tapi mak imarahnya tu susah. Macam mana tuan-tuan? Supaya kita ni macam sembahyang waktu ni macam hari Jumaat. Tengok, hari Jumaat berlimpah-limpah. Semalam saya tazkirah Jumaat di Taman Pasir Putih. Sampai ke jalan tuan-tuan orang sembahyang. Tak ke jalan. Jalan tu tutup tu. Dan menuju ke Kota Masai tu kan. Jalan yang masjid hijau. Tengok tuan-tuan ya. Oh TV itu sekali. Ustaz, tak habis sampai sini orang pesiadah kata dia. Yalah, orang tak ada lagi parking di situ dihalangnya. Orang tu boleh dia Allahumma terus sembahyang. Takkan jalan. Tengok. Ya dia putus sap, dia tak putus sap. Ini dia tuan-tuan. Tu kita perlihatkan. Ini kalau kita macam kuliah-kuliah ni, ramai orang.
Dekat Masai tuan-tuan, kalau saya kuliah sampai keluar, tak ada yang masuk masjid. Ya Ustaz, ya. Sampai di luar tu dia ada macam warung, dia ngeteh pula keluar masjid tu, kurang asam itu lah. Dia ada diwan ngap tu. Sambil geng-geng kita, wah, marah betul kawan. Sampai saya ubut, tuan-tuan. Saya kalau macam inilah, saya tak datang ni lah. Dia tak datang ni. Ya. Habis tengok, sekarang saya berhenti. Saya stopkan saya punya cakap. Apa yang kita dengar. Ini sekarang, tengok. Sampai keluar ni. Bukan penuh. Sampai keluar, banyak dia keluar. Itulah dia tuan-tuan. Allah Ta'ala ya. Jadi kita kena tunjukkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan diperlihatkan, akan dibalas. Jelas saja. Sebab itu apa saja yang kita buat ni perkara yang baik, semuanya tu jangan risaulah. Ya. Pasti nanti akan, ya. Kita ni hujung-hujungnya apa tuan-tuan, mati kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasai mati. Mati. Tuan-tuan kita ni nanti mati. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat, kematian nanti Allah akan sempurnakan balasan. Sempurnakan. Mati itu sempurnakan. Baik itu orang-orang yang soleh, ya. Kalau dia meninggal tuan-tuan, jangan dilambat-lambatkan. Dia nak jumpa Allah Ta'ala, dia nak tahu tempat dia. Begitu kalau kita mati, katakanlah kita ni orang Pahang, duduk kat Johor. Ya, tiba-tiba kita mati. Tak payah pergi Pahang lah bawa. Buburkannya di mana kita meninggal. Ini dibawa sana gunggung sini pula kan. Tu hari ada orang Kelantan, dibawa ke Kelantan. Sampai dua kali berhenti dia ke Paguh sekali, minum je. Jenazah tu tengok aja. Minum sini. Berhenti pula kat sini. Aku ni cepat lah. Silap-silap kau tu bangun. Berhenti ke Paguh, berhenti dekat air keruh. Sudah. Ni sampai kita tu bila tu bawa. Bila wahyu tu dia bawa pergi sana tuan-tuan. Berhenti pula sini. Kelantan. Itu yang untuk Bambil tu. Sampai Kelantan, rupanya orang ni dia ada perniagaan dekat pasar Siti Hadijah. Balik tu bila tu dapat orang sana. Tengok. Kawin orang sana. Gara-gara antar jenazah tu. Itu ada dia tuan-tuan. Pasar Hadijah. Kan banyak perempuan yang berniaga. Itu. Jadi jangan. Profesor Dr. Harundin tu ke mana? Amerika kan? Mana dibawa sini? Apa yang bawa? Mana-mana bumi sama, contoh malaikatnya sama, yang menanya tu sama pertanyaannya tu marabuka wa madinuka, sama aja. Ya. Kalau kita nak kirim Fatihah di sini pun boleh sampai sana tuan-tuan. Jadi ini malaikat rakib atid, ya, catat tuan-tuan. Apa saja yang kita lakukan itu catat. Jadi orang yang baik-baik itu kalau dia meninggal, ya, kan ada 5 perkara yang tidak boleh dilambat-lambatkan. Pertama, jenazah. Kalau dah orang tu meninggal, ya. Kalau malam tu juga, ya. Bomba tu tuan-tuan, kita boleh telefon lah, dia ada lampu suluh dia. Tu hari dekat Perling, orang tu meninggal malam, terus malam tu juga dia dikebumikan. Jangan tunggu besok pula, bukan yang keluarganya tu menunggu pula jenazah tu, tahu pula takut suami meninggal kan, isteri boleh ketuk sebab tolong temankan kawan, boleh tak? Cuba masa dia hidup ada ketuk, tolong temankan kawan lah. Mana? Kenapa kita takut dengan suami yang meninggal tu? Sebab itu jangan tunggu besok.
malam tu juga, tuan-tuan. Ni, ya. Jadi ini pembawaan jenazah sebenarnya. Kalau jenazah tu orang yang baik-baik, ada saja urusan dia tu, mudah je tuan-tuan. Ya. Ya. Tapi kalau jenazah tu memang banyak masalah, ada pemandi jenazah cuti lah, bersempena dengan Hari Malaysia. Dah, mana cari, tak ada. Yang meninggal orang perempuan. Jangan orang lelaki nama apa memandikan kan? Itu. Macam mana? Sudah tu pula bin jenazah rusak lah. Ada je dia punya yang menyebabkan lambatnya tu. Ini ya. Ini ya. Jadi itu jangan dilambatkan, satu. Kemudian yang itu jenazah jangan dilambat. Yang kedua, kalau wanita bujangan, kalau sudah sampai jodoh sampai itu macam orang dah resik, orang dah bagi ikat tunang, jangan lambat-lambat. Ini yang Minang itu pun satu hal juga. Ya, baru dapat sikit dia sudah tu sampai 2 tahun dia punya tunang 2 tahun. Saya seminggu je tuan-tuan. Saya seminggu je tunang. Seminggu je. Kat Batu Pahat. Seminggu je. Tapi semuanya tu pasal apa seminggu? Pasal semuanya orang sana semuanya. Saya bayar RM22.5 je. Sebab saya ngajak saja dulu, ngajar agama. Itu kan. Jadi saya sudah, dulu tak ada kenderaan. Saya tak ada kenderaan. Baru dari Makkah. Ada orang bawa. Jadi ada pengajar sekolah agama. Sana kan. Jadi satu masa tu ada, saya tak ada kenderaan. Kita ni memang kaki masjid, nak pergi masjid ni. Satu masa hujan lebat. Jadi saya minum ke situ, ada satu restoran tu. Ya, jadi saya pun lah. Sudah tu macam mana ni kita nak pergi masjid ni? Jadi kata yang makcik yang punya restoran, buat apa kau pergi sana? Sini je sudah sembahyang. Sana di atas ada tempat sembahyang lah. Ada sembahyang. Oh, jadi kawan saya dia pun, makcik suruh dia tu jadi imam. Dia tu ustaz tu dia. Itulah mak mentua sekarang. Jadi saya pun jadi imam. Ini tahun bila tu? Saya kahwin tahun 84. Masa tu 84, sekarang 84. Sekarang 2020. Sekarang umur saya 62. Anak kawan yang anu tu pun dah 30 berapa? Dia tahun 85. Dah 35 umur. Masa tu masih power lagi saya punya suara. Jadi saya pun jadi imam. Itu yang model sudah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dekat susuan kan. Jadi mak dia sudah tertarik dengan saya punya cara menjadi imam kan. Jadi adik kepada mak mentua tu dia tanya. Besok kau keesokan tanya. Awak dah kahwin ke belum? Kenapa makcik? Kakak saya tu tanya awak. Awak kalau belum kahwin, dia ada rancang nak. Dia memang dah sangkut kepada awak. Sudah. Makcik tu nak sangkut dengan kawan. Anak dia lah. Anak dia kat mana? Sekarang belajar lagi dekat Muazzam Shah sana. Kat Pahang. Sudah. Jadi saya ini macam mana kahwin apa? Saya pun baru sampai sini, bawa anak bawa tak ada apa pun. Dia bukan tanya awak tu ada tak ada duit. Dia dua je, yes ataupun no. Yes lah lagi. Tuan-tuan. Lepas tu apa lagi? Ingat lagi tu. Seminggu lepas tu terus. Itu dia. Ini tuan-tuan. Kahwin kawan sana. Kahwin pakai tanjak, pakai apa, ingat lagi. Siksa juga orang kahwin ni. Dekat pelamin tu macam ni. Seorang tu jaga kaki kawan dia. Kaki. Bila mengangkang dia rapatkan dia balik. Wah, susahnya jadi pengantin dia ni. Sudah tu dia pengangkang tu ambil gambar macam ini balik tuan-tuan. Tu. Ya. Yang bangsatnya pula. Ini Batu Pahat, kalau boleh jangan kahwin kat sana lah.
Rupanya pagi-pagi itu di situ rupanya adab sana. Sana tak ada catering tuan-tuan. Sampai sekarang tak ada. Orang-orang kampung apa semua orang sana semuanya rewang. Pagi-pagi atuk dia. Pengantin, keluar. Kenapa? Tu periuk tu. Ada 20 periuk. Tebal lah tu, awak santar duduk sama isteri. Itu dia tuan-tuan. Ya. Nyental tu lah, tak boleh disuasakan kata dia. Sudah. Tak boleh diupakan dia. Tak boleh. Awak tu memang adat di sini. Pengantin itu orang berminggu-minggu dah rewang. Awak senang-senang dah duduk kat bilik. Keluar. Tu santal periuk tu. Masya Allah tuan-tuan. Ustaz disuruhnya begitu. Itulah dia. Itulah sejarah tuan-tuan ya. Ini. Jadi itu tadi ya. Jadi sampai mana tadi ni kuliah. Ya. Dulu sini pasal apa ke situ? Dia macam buku 35 lah. 35 kan? Surat. Bila kan tulis. Akhirnya apa? Sampai kawan, saya berapa cik? Awak nanti dulu gitu. Nanti dulu. Rupanya. Tapi dengan syarat. Sebelum tu kan, sebelum dia pinang kawan syarat awak kena ajar sini Quran gitu. Awak datang malam-malam ngajar Quran anak saya. Ini tuan-tuan, itulah. Itu kalau nak saya buat skrip drama tu memang panjang ceritanya. Itu ya. Itulah dia tuan-tuan mati Allah Ta'ala. Jadi balik kepada tadi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun zarah, dia akan dibalas oleh Allah. Begitu juga وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang buat kejahatan pun juga akan dibalas. Ini rakib atid. Tengok tuan-tuan. Dah 6 lah. 6. Kemudian lagi dalam kubur. Munkar Nakir. 2 lagi. Ini pasti kita berhadapan dengan itu. Munkar tanya, Nakir belasah. Ini tapi ya Munkar Nakir nih tuan-tuan, dia boleh itu apa ini Munkar Nakir ini dia tanya setiap orang yang mati itu ditanya. Tapi nanti ada sahabat kita yang tidak pisah kita. Itulah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk di antaranya. Surah Al-Mulk. Baik itu surah Al-Mulk ni jangan kita tak baca tiap malam. Di surah ni alhamdulillah lah. Lepas Isya baca kan. Bagus. Ada sebahagian juga masjid dia tak buat. Tak buat tu dikhawatiri tuan-tuan. Kita belum tahu lagi boleh baca nanti bila balik. Bila balik nanti dia tengok pula antara Johor dengan PJ. Siaran ulangan. Apa? 1-0 kan 2-0. Tengok. 2-1-0. Apa? Tak tahu saya tuan. Kan? Begitu sekali. Jadi bagus. Lepas Isya aja terus baca surah Al-Mulk kan. Mula-mula dia akan menjadi peguam gitu, penghujah. Bila malaikat Munkar Nakir menanya, dia pun sentiasa aja tidak berpisah gitu. Jadi macam inilah kalau dibahaskan. Engkau ni jauh sikit, aku nak tanya orang ni. Kata Munkar Nakir kan. Kau ni siapa? Aku ni adalah sahabat dia. Pasal aku punya masa dia tak tidur lagi sebelum dia baca aku dia. Aku surah Al-Mulk lah. Kalau engkau tak boleh kena pisahkan, beritahu Tuhan, beritahu Allah Ta'ala. Jangan aku termasuk senarai 114 surah tu. Jangan. Macam mana tuan-tuan? Takkanlah dia nak terkeluar daripada surah 114 surah. Ya, senarai itu. Akhirnya dibiarkan dia memberikan syafaat kepada kita, pertolongan. Ini begitu tuan-tuan mati Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang berada di Munkar Nakir ya. Itu akan ditanya setiap orang. Ini apa yang ditanya dia? Tanya ya, tentang apa
nikmat Allah Ta'ala, ya. Manusia ni makhluk yang punya tanggung jawab banyak, ya. Tanggung jawab terhadap nikmat Allah. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kan? Itu hujung ayat. Makanya apa? Alhaakumut takastur. Kamu itu kata Allah diberikan nikmat yang banyak. Takastur. Banyak. Kita ni kalau nak dikira nikmat. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur. Baru masuk kubur baru tahu. Kalla sawfa ta'lamun, baru kamu tahu. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin, baru kita tahu dengan yakin dalam kubur. Akhirnya apa ayat? Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya kamu pasti kata Allah akan ditanya pada hari itu tentang yang kamu kerjakan, yang kamu terima masa kamu hidup dulu apa? Ya, untuk apa? An umrihi fima abna, umur yang kami beri kepada kamu, mana kamu guna umur itu sehingga daripada zaman kanak-kanak, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, usia lanjut, mana? An umur fima abna. Wa an sababi fima ablah, masa muda kamu sebelum kamu tua, mana? Wa amalin min aina tasabah, harta yang kami gunakan kepada kamu itu mana? Dari mana dapat? Dapat mana ke mana? Wa fima anfaqah, ke mana kita gunakan? Ini kita akan tanya. Tanggung jawab terhadap amalan kita. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Itu amalan dalam surah An-Nahl ayat 93 surah An-Nahl. Awala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kata Allah, kamu pasti akan ditanya tentang apa juga yang kamu kerjakan. Yang tadi yauma idzin 'anil na'im, yang kamu terima banyak nikmat. Tuan-tuan, tak boleh kita nak kira lah. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak kira nikmat Allah, tak mampu kita. Ya, tak mampu. Banyak kan sikit. Kita je kata sikit. Nikmat Allah tak usah jauh-jauh lah, pada diri kita ni saja banyak tuan-tuan. Wa fi anfusikum fala tubsirun, pada diri kamu kenapa kamu tak tengok, kata Allah. Ini disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 51. Itu dia sebut. Jadi tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini. Jadi akan tanya nikmat, amalan, ya. Itu dia, ya. Tanggung jawab kita pula terhadap pembohongan, pendustaan. Kita ni kadang-kadang bohong. Bohong apa? Kita ni banyak apa? Membuat alasan, ya kan? Sebab ada dalam satu hadis, barang siapa mengatakan keuzurannya kepada Allah, Allah akan datangkan keuzuran itu. Keuzuran. Banyak contoh, macam jom kita pergi masjid sekarang, malam ni ada kuliah, dia tak boleh lah, kawan tak bersihat lah, padahal dia sihat, ya kan? Dia kata aku tak sihat, datang nanti penyakit tu tuan-tuan. Ataupun aku tak boleh lah, sibuk lah, padahal dia tak sibuk, maka datanglah sibuk tu. Barang siapa yang mengatakan keuzurannya kepada Allah, maka dia akan didatangkan keuzuran itu. Sebab itu tanggung jawab kita, jangan pendustaan. Ini kita dusta. Dalam surah Ar-Rahman tu 31 kali Allah Ta'ala ingatkan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat yang macam mana yang kamu dustakan? Mana nikmat? 31 kali, tuan-tuan. Jadi akhir kata. Sebab itu tuan-tuan dalam Quran, dalam surah Al-A'raf itu, ya, ayat 79, Allah Ta'ala firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya kata Allah penduduk
Penduduk. Walau anal qura itu karya duduk pulai indah nih yang punya kan, ya, penduduk dalam majelis Iskandar Putri, dalam kawasan negeri Johor Bahru, negeri Johor, ya, wala anal qura. Jika sekiranya penduduk itu beriman dan bertakwa, beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka sudah tentu kata Allah, kami akan bukakan pintu rahmat dari langit dan bumi. Itu ada. Bukan bala yang datang dan bukan bala yang turun, rahmat Allah. Itu. Tapi sekarang apa aja? Ada pasalnya. Walakin kazzabu, jika kamu mendustakan. Walakin kazzabu. Fa'akhadna bima kanu yaksibun. Walakin kazzabu fa'akhadna bima kanu yaksibun. Jika kamu mendustakan, azab Allah Ta'ala. Azab begitu. Azab. Jadi kalau udah kita macam ini bergerak pun tak boleh, itu pun tak boleh, tengok tuan-tuan, ya. Azab juga itu. Sekarang alhamdulillah ya, kita boleh bergerak, melintas daerah, melintas lagi, ya. Jangan sampai pula kembali pula kepada yang asal pula, yang dulu kita 3 orang di sembahyang kat surau, kan. Sedih juga itu. Berapa lama taman Jumaat, tuan-tuan? Lama taman Jumaat. Belum tahu lagi sampai 31 Disember, ya. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Ta'ala akan putuskan wabak ni, insyaAllah. Baik itu kita jaga Allah. Ya. Ini ada hadis, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Bukan kita jaga kita. Kita jaga kita, apa dah kita ada. Tapi kita kata la haula wala quwata illa billah. Ini kalau kalimah itu untuk umum masyarakat majmuk tak apa. Tapi kita orang Islam, tak boleh kita jaga kita. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Macam mana jaga Allah? Jagalah perintahnya, ya. Sembahyang jangan tinggal, ya. Kita sebagai ketua keluarga, anak isteri pastikan. Itu dia, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga daripada api neraka. Semuanya instruksi keluarga jaga ni, jiran kita apa semua, pasti tuan-tuan terangkat. Bukan bala yang datang. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu, jika kamu merusakan. Itu dia. Jadi kita jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga perintah Allah, maksudnya itu, ya. Ihfazillah, jagalah perintah Allah yang diwajibkan. Terutama perintah Allah ini sembahyang. Jangan kita sekali-kali tinggalkan sembahyang. Itu kita pesan tu, ya, anak kita walaupun dah berkahwin, dah berumah tangga sendiri, ya, bila dia telefon tu, tengok jam. Oh, pukul 2 tengah. Dah sembahyang belum? Itu penting. Ini tak dah masukkan duit abah. Dia masukkan ke deposit cash tu, dia masukkan. Abah tunggu juluk juga semalam, tapi macam tak ada je. Duit yang ditanya dia, tanya dulu sudah sembahyang belum. Ini dia tuan-tuan, saya itu aja, tanya aja dulu sudah sembahyang, dah tu dia, dah sembahyang, okey. Ini tuan-tuan, sembahyang tu penting. Tu wa ahlikum nar, ya, gitu dia, ya. Baik itu sembahyang ni mana ada uzur. Kalau kita 5 rukun Islam 5 kan, rukun syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ya. Puasa tunggulah. Ini sekarang baru bulan Safar Muharram. Ya, Safar Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Tengok. Baru sembahyang puasa.
zakat. Ya, kalau ada kita ada simpan sampai sempurna milik, sampai haul nisab, zakat. Haji lagi tak ada. Haji kalau kita mampu pergi balik aman. Tahun lepas tak ada haji kan? Kita Malaysia tak ada. Haji ada, orang tempatan ada. Tapi sembahyang ada cuti. Ada. Salih qaimah, sembahyang berdiri. Tak boleh berdiri fa'ilan ya safi faqaidah, duduk. Tak duduk ni pun masalah juga tuan-tuan. Duduk. Duduk ni yang asalnya duduk iftiras. Iftiras macam ini duduk. Ni iftiras. Macam ini duduknya. Duduk tersak awal. Ni kalau kita yang duduk macam ni. Ya. Allahu Akbar. Ya Allah mana bidah. Sujud. Kita boleh sujud macam ni. Tak boleh kita duduk atas kursi. Tak boleh. Ini masalah juga ni. Ya. Duduk. Dua. Yang kedua duduk tawaruk. Macam ni. Setelah awal akhir. Ni. Yang ketiga duduk bersila. Macam ni. Allah. Alhamdulillah. Yang keempat, kalau dia tak boleh sujud, 7 anggota itu baru atas kursi. Ini dia duduk. Dia boleh pula bawa kursi itu jalan. Bahaya tu. Ini dia ya. Jadi itu kursi. Tak boleh duduk baring. 3 baring ini dia memanjang. Kepala kita menghadap kiblat. Tak boleh baring, telentang. Telentang pula, ambil bantal, kaki ke arah kiblat. Telentang. 4. Tak boleh berisyarat, kelupang mata. Ni macam penyanyi nada berhilah tu kan, Yana Zain tu. Dia mata dia macam ni, bagus sembahyang. Itu dia. Tak boleh itu ingat dalam hati. 4. Berdiri, duduk, baring, telentang, isyarat mata, hati. Yang ketujuh, lebih baik mati. Itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan mengikut kita punya kemampuan. Ini tuan-tuan, sembahyang. Kalau puasa kita sakit, tak boleh puasa. Tak boleh. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Jika kamu sakit, musafir, tak boleh. Kena ingat, dalam sembahyang tu 5 rukun Islam yang ada. Dalam sembahyang ada 2 kalimat syahadat. Orang tak baca 2 kalimat syahadat dalam sembahyang tak sah. Bila kita baca at-tahiyatul mubarakatus salat. Tu hari saya jadi saksi nikah. Dekat mana? Di Setemu Jodoh. Ke mana? Yomping. Yang saya pelik itu imamnya tu, dia berjanji 8.30. Kita pukul 9 pasal jam jalan. 9 sampai. Saya pengantin lelaki lah. Anak adik orang rumah. Ke sana. Jadi sampai sana ada band. Kata orang rumah, imam dah lama tunggu. Aku ada 2 lagu karaoke dia. Imam tu karaoke. Ini kalau kat Johor ni habis. Ya. Silap-silap kena pecat tu tuan-tuan. Karaoke 2 lagu. Aku 2 lagu dah. Awak tak sampai lagi. Tengok. Lagu pun bukan lagu yang 60-an. Yang nada tinggi tu. Esa Bella adalah. Siapa yang cakap tu? Ada orang. Tadi Ustaz. Isabella lah. Tuan-tuan. Sudah aku nikah, aku ni ada lagi tadi dekat sana lepas Yomping itu apa nama? Segamat dia. Apa tu? Di situ. Aku ada lagi kata dia. Ada lagi ni ada lagi apa lagi ni ada satu majlis begini. Nak nikah. Sampai satu lagu lagi. Bahasa. Nanti tuan-tuan ya. Jadi
Jadi itu yang dia apa nama ya. Sempat lagi kawan tu tuan-tuan karaoke. Ya. Jadi tuan-tuan yang pada Allah Subhanahu taala ya, itu sebab tadi di mana ya Allah Subhanahu wa taala untuk cakap pasal. Jadi yang saya nak cerita tadi yang tadilah kata imam tadi baca syahadat sebab kalau nikah ni kena perbarui kita punya keislaman keimanan. Jadidu iman aku. Sampai tahu kan syarat-syarat sah nikah tu orang Islam. Siapa dah tahu dia ni orang muda kan, kadang-kadang mungkin dia ni jadi orang yang terkeluar ada hukum reddah pada dia, maka dia baca syahadat. Dia baca syahadat. Dia baca syahadat di mana? At-tahiyatul mubarakat. Dia memang sama lah dengan imam-imamnya sekali. Teruskan. Kata orang lain, itu tersahut. Tak apa kata imam tadi kan. Nanti dia hujung-hujungnya tu ada syahadat dia. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha. Ini tak payahlah kata imam. Bukan kau sembahyang. Yang kau ini buat apa? Nampak sangat tu orang tak malu ke dengan orang Papua tu macam ni. Kalau dia kata asyhadu an la ilaha illallah syahadat. Dan dalam sembahyang kan. Dalam sembahyang ada puasa. Ada puasa. Kita tak boleh bila takbir ihram tu. Kenapa takbir kita haram? Haram maknanya kita tak boleh makan, tak boleh kita makan minum. Itu puasa. Dalam sembahyang ada zakat. Dan sembahyang ada haji. Kan itu ada kiblat. Dalam sembahyang ada salawat kepada Nabi, berziarah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuan-tuan. Jadi tak ada amalan lain yang paling aula, yang paling ya. Sebab itu bila ditanya ayul abdal ya ayul abdal amal ya Rasulullah, ini sahabat tanya apa amalan yang paling abdal itu? Sembahyang pada waktunya. Satu. Yang kedua, berbuat bakti kepada orang bapa. Yang ketiga, kita berjihad fisabilillah pada jalannya Allah. Itulah dia tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini saya tukar. Sebab malam ni ada ceramah. Jadi takat itu dulu pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaat, terutama saya sendiri dan juga tuan-tuan majlis. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum risailil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Boleh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu